Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil qail walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Al-Fadil, saya muliakan Tuan Imam, pengurusi jawatan kuasa dan seluruh jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada pagi ini. Pertemuan yang telah Allah janjikan untuk kita bertemu dengan kita berkumpul di masjid, tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan Allah gerakkan hati kita, terus kita beramal dan beramal tanpa rasa jemu, dan kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Dan kita tahu bahawa masa kita sudah semakin singkat. Kita sudah semakin dekat dengan Allah dalam keadaan perjalanan masa yang begitu cepat berlalu. Sekarang dah bulan Rejab, tuan-tuan. Kita kata masuk bulan yang kedua, minggu yang pertama, dan kita rasa cepatnya masa itu berjalan. Setahun ke setahun, dalam keadaan kita masih lagi dibuai dengan keinginan nafsu kita yang tak pernah putus. Walaupun dalam keadaan kita sudah semakin lemah, semakin hilang kekuatan, semakin banyak penyakit yang menyerang kita, tapi insya-Allah kita tetap kuatkan semangat kita untuk meneruskan kehidupan. Kita hanya doa minta pada Allah, Allahumma afini fi badani, ya Allah, Engkau beri sihat pada badan supaya kita dapat datang berjemaah, duduk dalam pengajian ilmu. Allahumma afini fi sam'i, Allah kuatkan pendengaran kita supaya kita dapat mendengar benda yang baik-baik, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, zikrullah, mendengar akan ilmu-ilmu yang disampaikan. Allahumma afini fi basari, kita doa minta, ya Allah, Engkau berilah sihat pada penglihatanku. Mata dah makin kabur, tuan-tuan. Kita minta Allah sihat sebab kita nak sampai ke masjid. Bukan senang nak lintas jalan besar, tuan-tuan. Kalau dah rabun, payahlah, bahaya, tuan-tuan. Jadi kita minta agar Allah terangkan, sihatkan penglihatan kita. Boleh lagi naik motosikal pelan-pelan, datang ke masjid, dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran-ganjaran yang berlipat kali ganda. Bukan sedikit ganjaran Allah. Itu rahmat Allah, tuan-tuan. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah yang melimpah-limpah. Sehingga kan Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, adakah para anbiya masuk syurga dengan rahmat Allah? Nabi kata, bahkan hatta amalanku, amalan Rasulullah sendiri pun, tanpa rahmat Allah tidak akan dapat memasuki syurga Allah. Kerana belas kasihan Allah, rahmat Allah yang begitu luas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang ikhlas, walaupun amalan dia sedikit,
tidak banyak amalan yang dilakukan, tetapi keikhlasan dia, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, ada 3 perkara yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya. Jika Allah mahu hamba itu menjalani jalan kebaikan dan kebajikan, jika Allah Subhanahu wa taala nak jadikan kita hamba yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita 3 perkara. Yang pertama disebut faham. Faham urusan agama. Itu nikmat yang Allah beri. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang itu jadi baik, dia memahami urusan agama yang merupakan kurniaan yang pertama pada hamba, yang dipandu ke arah kebaikan dan kebajikan. Kerana dengan fahaman yang benar, seorang hamba dapat mengetahui manakah jalan yang benar dan manakah jalan yang salah. Allah menganjurkan orang yang beriman agar mencari ilmu dan memahaminya, sehingga kelak bukan sahaja perjalanan mereka yang menjadi betul, perjalanan mereka betul, bahkan dapat membimbing orang lain agar melalui jalan yang betul itu. Ini nikmat Allah. Macam mana nak faham agama kalau kita tidak keluar untuk mencari ilmu? Sebab itu awal-awal lagi Nabi keluar beruzlah di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, menyampaikan ilmu pada Nabi dengan disuruh Nabi membaca. Iqra ana la biqari. Nabi kata tak boleh baca. Iqra diulang sampai 3 kali. Kemudian barulah diajar akan Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu, menjadikan seluruh makhluk. Sehinggalah alladzi 'allama bil qalam, sampai setakat itu dulu. Maknanya mengajar manusia dengan perantaraan pena. Tuan-tuan, membaca salah satu cara untuk mendapatkan ilmu supaya kita faham. Begitu juga kalam, alat tulis. Para ulama menulis kitab-kitab mereka, kita baca hasil tulisan mereka. Sebab itu tidak ada artinya kita menuntut ilmu kalau kita menuntut ilmu bukan kerana Allah. Sebab itu disebut Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya kita buat satu benda, kita buat satu perkara kerana Allah, kita menuntut ilmu kerana Allah, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala beri faham. Tapi kalau kita menuntut ilmu bukan kerana Allah, takat biasa-biasa, ikut-ikut, maka kita tak diberi faham. Kita tidak melakukan amal sebagaimana yang kita pelajari. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Dan tiadalah betul dan elok orang yang beriman semuanya keluar pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang. Apabila orang-orang itu kembali kepada mereka, mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Tidak semua orang Islam ini pergi ke medan juang berperang. Mesti sebahagiannya mereka mendalami ilmu. Sebab itu di Madinah, tuan-tuan, dia ada satu tempat di mana di kalangan mereka yang merupakan penghafal hadis, penghafal Al-Quran, mereka duduk di situ, disebut sufah. Sufah ni disebut serambi. Macam kita kata kawasan luar daripada masjid itu sufah, serambi masjid. Mereka duduk di situ. Mereka tak bekerja, mereka tidak ada mata pencarian. Mereka makan jika sekiranya ada di kalangan sahabat-sahabat yang menghantar makanan kepada mereka. Sekiranya tidak ada sahabat yang menghantar makanan, mereka tak makan, tuan-tuan. Mereka akan berpuasa. Abu Darda, Ibnu Maktum, Abu Hurairah, mereka adalah merupakan orang yang mahir dalam menghafaz hadis dan Al-Quran. Mereka disebut ahli sufah. Dari situlah timbul istilah yang kita kata ilmu tasawuf. Tasawuf ni maknanya seolah-olah mereka ni orang yang mengasingkan diri mereka. Disebut orang sufi. Daripada situ, daripada kata sufah, serambi Madinah. Bila mana tentera Islam balik berperang,
mereka mengajar supaya kekuatan iman mereka, pergantungan mereka kepada Allah. Mereka berperang bukan kerana nak tunjuk mereka hebat, mereka kuat, tapi mereka berperang kerana mardatillah, kerana mereka ditanamkan kefahaman, keyakinan dalam hati mereka. Siapa yang mengajar mereka? Inilah di kalangan ahli-ahli sufah, ahli-ahli ilmu, di mana peranan mereka sangat besar, tuan-tuan. Kita datang masjid ni kerana ilmu lah. Kalau tak kerana ilmu, tuan-tuan tak datang. Tambah pagi-pagi ni, tuan-tuan, sejuk pula tu, tuan-tuan. Malam, dengan hujan lebat. Saya mengajak kat Simpang malam, terangkat punggung, tuan-tuan. Tengok dengan peti dia. Ui, saya kata, rasa macam kilat tu dia kena kat kereta dah, tuan-tuan. Padam lampu, lampu jalan. Hujan lebat. Pagi ni sejuk, tuan-tuan. Kita, kalau kerana kita tak faham, kita tak mengaji, kita rasa ini waktu yang paling sesuai. Hari Ahad pula tu, tuan-tuan, tak pergi kerja, untuk kita memproses taik mata. Tuan-tuan, memang kita nak rehat-rehat ni, bersenang-senang. Sementara kita masih dalam cuti lagi. Hari Isnin nak kena kerja, tuan-tuan. Tapi kerana semangat badan kita ni pun, kalau kata jalan sikit dah rasa penat letih, kita semayanglah kat rumah, tuan-tuan. Kita duk fikir macam tu. Kita tak faham, kita tidak memahami tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan dan ganjaran yang sangat besar. Jadi para ulama menegaskan orang yang memahami agamanya adalah orang yang mengetahui jalan ke syurga. Sebab itu saya katakan bila sebut ihdinas siratal mustaqim tadi, ya Allah tunjuk pada kami jalan yang lurus. Pada ayat sebelum tu disebut tentang hak Allah, iyyaka na'budu, itu hak Allah, ataupun tersebut wilayah Allah yang tak boleh kita ceroboh. Wa iyyaka nasta'in, itu wilayah hamba kita punya. Maka sebab itu bila kita sembah Allah, itu syarat yang pertama. Bila sebut iyyaka na'budu, pada engkau ya Allah kami sembah, itu syarat dia. Dan syarat ini tak boleh kita abaikan. Tidak ada di kalangan manusia disebut wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, tak ada. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kalau sekiranya ada imam, dia jadi imam, dia baca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, kena tegur imam tadi, subhanallah. Imam baca lagi, subhanallah. Imam pun masih lagi seronok baca iyyaka nasta'in, ya, kita mufarakah. Tak sah sembahyang sebab tak tepat. Dia mesti kita mula dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada engkau ya Allah kami semua. Syarat dia yang tu. Tak boleh kita langgar syarat tadi. Itu syarat dia. Kita mesti mengabdikan diri kepada Allah, sujud kepada Allah. Tak boleh kita sujud kepada selain daripada Allah. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, tidaklah kami jadikan jin dan manusia melainkan mereka menyembah aku, kata Allah. Barulah kita minta tolong. Ini kebanyakan di kalangan kita, kebanyakan sikit-sikit kita doa lah, kita doa. Semayang tak jaga, tapi doa rajin. Bagi tahu dekat SU masjid, ataupun pengurusi masjid, atau untuk imam. Untuk imam, ni nak buat kenduri sikit Pak Imam, nak baca doa selamat sikit. Tak pernah pun datang masjid, tak pernah pun berjemaah di masjid, tapi panggil orang masjid untuk baca doa, doa selamat untuk dia. Sebab perniagaan dia makin berkembang maju. Doa untuk ibu dan bapa dia yang telah meninggal, sedangkan dia tak pernah datang ke masjid. Adakah doa itu akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah permintaan itu akan diterima oleh Allah kerana tidak menepati syarat dalam suratul Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita banyak follower, banyak pengikut dalam Instagram, dalam Facebook, TikTok sekarang ni, tuan-tuan. Berapa K pengikut kita. Sampai ajal kita meninggal, orang yang meminati kita, peminat kita datang. Dia punya ramai, tuan-tuan. Duduk keliling masjid, duduk atas motor, ada atas kata, kerana nak memberi penghormatan yang terakhir. Jenazah kita pada ketika itu sedang disolatkan. Yang solatkan jenazah kita hanya 2 saf. Hanya 2 saf. Yang lain mungkin tak reti semayang kot, tuan-tuan.
hanya 2 saf. Habis semayang, jenazah kita dibawa keluar, tak lain pakat kumun kat luar. Nak beri penghormatan. Pak Imam, terima kasih kerana datang nak memberi penghormatan pada jenazah ni. Doakanlah mudah-mudahan Allah beri rahmat, Allah ampunkan dosa-dosa dia. InsyaAllah kita nak bawa jenazah ni ke tanah perkuburan. Masing-masing pakai doa. Hak teriak wadah tuan-tuan, melihat matamu. Ya Allah, inilah sahabat baik aku, ya Allah, yang kami daripada kecil sama-sama, ya Allah. Dia dah meninggal, ya Allah, tak sampai 50 tahun dah mati dah, ya Allah. Kesihanilah dia, menangis. Sedangkan tadi tengah semayang, tak semayang pun, tak usah opok atau motor. Tuan-tuan tak boleh fikir, adakah Allah tu boleh kita kata, yang kita kata hubungan dengan Allah kena jaga dulu. Allah ni memberi rahmat, tapi hubungan kita dengan Allah jangan terputus. Sebab itu ketika Mi'raj ni, bulan Rejab ni, ketika Isra' Mi'raj, Allah jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah 50 waktu semayang. Tuan-tuan, 50 waktu. Turunlah Nabi Muhammad SAW, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, apa yang Allah perintahkan? Solat. Bawa tu 50 waktu. Jangan. Naik balik. Nabi pun naik balik. Korang 5. Turun naik. Sampailah tinggal 5 waktu. Kenapa Allah perintahkan secara direct? Allah boleh perintahkan kepada malaikat Jibril. Sebagaimana kewajipan puasa, kewajipan zakat, haji dan sebagainya. Tapi bila bab sembahyang, Allah sendiri jemput. Dan Allah bercakap dengan Rasulullah secara berhadapan. Nabi tengok wajah Allah. Karena beratnya solat itu, karena hubungan dengan Allah. Itulah kita kata talian kita. Talian maknanya macam handphone, dia ada talian. Kalau kita tak bayar bil, terputuslah talian tadi. Hello. Tak ada siapa pun angkat. Pasal apa? Rupanya 3 bulan tak bayar bil. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, juga pada musibah bala coronavirus lah, macam-macam. Kita berdoa, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengabdikan diri kepada Allah. Kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak menyembah Allah, apa jadi? Sampai sekarang pun masih kita berhadapan dengan pandemik yang kita teringin sangat, tuan-tuan. Sejadah dia cantik dah ni, kapit cantik, nak semayang rapat-rapat, tak boleh juga lagi. Kita teringin nak bersalam dengan semua orang. Kita rasa, ya Allah, bilalah boleh nak bersalaman. Ni adik-beradik datang nak berpeluk-peluk, lama tak jumpa, tak boleh. Tapi orang hari ni dia tak peduli, tuan-tuan. Mereka nampak benda yang mereka hanya perlu bila mereka terdesak, mereka minta. Minta doa pada Allah. Tapi bila mereka dalam keadaan selesa, mereka lupa Allah. Kalau tuan-tuan pergi tengok, kadang saya balik pukul 11 malam, lalu kereta masih berbaris panjang tu dekat dengan Kemunting, Taman Tasik Kemunting. Ada expo kan, apa jualan macam. Dia macam ni orang. Jadi masjid-masjid yang kita singgah, berapa saf yang kita dapat ya? Ini yang Allah pilih. Siapa yang menggerakkan hati kita? Siapa yang mendorong kita? Allah Subhanahu wa taala. Dia mendorong kita. Karena Allah kasih. Sebab itu kita kata Allah bagi faham dulu tentang agama. Bila faham, dia akan ada usaha untuk melakukan sesuatu kebaikan. Kalau tak faham, yufaqihu fid din, tak faham, dia tak ada usaha untuk memperbaiki diri dia. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, an Abi Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi hujjatul wida, faqala ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in tasamtum bihi falam tadillu abada, kitaballah was sunnata nabiyyi atau kama qala. Nabi sebut daripada Ibnu Abbas bahwasanya Nabi berkhutbah kepada orang ramai ketika haji wada. Baginda berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu sesuatu yang kamu mesti berpegang teguh kepadanya, dan kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Itulah kitab Allah dan sunnah Nabi. Itulah kitab Allah dan sunnah Nabi.
Sunnah Nabi kena faham betul-betul, jelas tuan-tuan. Semua kehidupan Nabi, daripada start Nabi, amalan harian Nabi, ibadah khusus Rasulullah, sampailah kepada Nabi berjuang untuk menegakkan kalimatullah yang ulia. Itu sunnah Nabi. Kita dah faham ini. Sehingga kan Abdullah bin Rawah pernah ditegur oleh Rasulullah dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni berlaku pada 8 Hijrah. Dan ketika itu Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Pada 8 Hijrah, setelah dia melakukan sesuatu yang amat dahsyat kepada tentera Islam dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, sampai besi tertanam pada pipi Rasulullah di atas kesilapan tentera Islam yang berada di Jabal Rimayah, yang 40 orang turun ke bawah, tinggal 10 orang. Abdullah bin Jabir yang ada di atas sebagai ketua, mereka dah tak dengar dah cakap Abdullah bin Jabir. Yang pada ketika itu tentera-tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan dah mula nak balik dengan penuh aib, rasa malu yang teramat sangat. Tapi Khalid bin Al-Walid berada di belakang bukit. Khalid Walid kata, jangan balik. Kita ada peluang lagi ni. Dia pusing ke belakang tuan-tuan. Bersama dengan 200 tentera berkuda. Bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Maka kedua panglima perang musyrik ini telah membahagikan. Daripada belakang mereka naik 200 tentera musyrikin yang tinggal 10 orang di atas bukit Jabal Rimayah. Tuan-tuan kalau tengok bukit Uhud ni, bukan bukit Uhud tu yang di atas tu dah. Jabal Rimayah di bukit Uhud. Yang tu yang orang naik. Dia tak tinggi mana pun total 5 minit dah boleh sampai lah. Tapi dia pusing di belakang. Mereka tak nampak. Pusing bukit Uhud tu. Kemudian mereka naik kepada belakang. Membunuh 10 orang syahid. Yang disebut bagaimana tertancapnya besi dalam pipi Rasulullah. Ketika mereka nak cabut, memang Nabi sakit sangat-sangat. Darah memancuk tuan-tuan, keluar daripada pipi Rasulullah, dan Nabi jatuh. Tiga itu Talhah bin Ubaidillah kalau tak silap. Dia kata, biar aku yang cabut besi yang tertanam pada pipi Rasulullah ini. Dalam keadaan mereka mula mengepung supaya jangan lembing dan panah menghalalkan Rasulullah. Kerana pada ketika itu tentera musyrikin, mereka menghalalkan panah dan lembing kepada jasad Rasulullah. Mereka memang berhajat untuk membunuh Rasulullah setelah mereka membunuh orang Islam, membunuh pemimpin besar mereka Abu Jahal dalam perang Badar. Begitu sekali tuan-tuan. Apa yang salah buat? Dia gigit dengan gigi dia. Ni besi yang masih timbul sedikit tu, dia gigit sekuat hati sehingga patah 3 gigi dia tuan-tuan. Bayangkan, patah 3 gigi dia kerana cabut besi tadi. 8 Hijrah Khalid Al-Walid masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan pada ketika itu tuan-tuan, berlaku perang. Bila mana Nabi hantar utusan. Ketika itu tuan-tuan, utusan Nabi dibunuh. Disembelih kepada Bani Luham dan Bani Ghassan kalau tak silap. Dibunuh. Menyebabkan Nabi sangat marah. Maka ketika itu Rasulullah SAW kumpulkan 3,000 tentera untuk bertolak ke Mu'tah. Mu'tah dekat Jordan tuan-tuan. Jauh. Nak pergi ke Jordan tu, Mu'tah. Daripada Aman ke Mu'tah pun jauh. Tuan-tuan, kerana nak serang Bani Luham, Bani Khazan ni, sehingga kan bila mereka tahu tentera Islam dah mula bersiap sedia nak datang, lalu mereka minta pertolongan kepada Heraklius. Heraklius ni ialah Raja Rom. Nabi pernah hantar surat pada Heraklius pada masuk Islam. Dia kata dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia kata. Tapi jangan dimaklumkan kepada semua. Heraklius ni dia kata dia masuk Islam. Macam An-Najashi, Raja Ethiopia. Dia kata dia masuk Islam. Cuma jangan sebarkan pada dia ni seorang Muslim. Maka Nabi rahsiakan. Ketika matinya An-Najashi, maka Nabi solat ghaib untuk jenazah dia di Madinah. Nabi buat solat ghaib untuk An-Najashi. Tapi Heraklius tak tuan-tuan. Dia cuma bohong je. Dia bukan Islam pun.
Lalu dia hantar lagi tentera sokongan 100,000 menjadi 200,000 tentera. Ada setengah sejarah disebut ada 300,000 tentera berdepan dengan 3,000 tentera Islam. Tak seimbang, tuan-tuan. Kalau setakat dalam perang Badar hanya 313 lawan 1,000. Ini 3,000 tentera Islam berhadapan dengan 300,000 tentera kafir. Kalau ikut nisbah, tuan-tuan, 1 lawan 8. Tuan-tuan kalau nak bergaduh, bertumbuk, tuan-tuan 1 lawan 8 orang. Agak-agak boleh menang tak, tuan-tuan? Tak bolehnya. Dah tentu secara logiknya. Ini memang sampai ke tempat sehingga kan mereka bincang balik. Dia tengok 3,000, 300,000, 200,000 tentera. Maka mereka kata, kita kena hantar mesej kepada Rasulullah. Mungkin Rasulullah akan hantar tentera bantuan, ataupun kita diarahkan patah balik. Ketika itu Abdullah bin Rawahah, dia kata apa, tuan-tuan? Apa tujuan kita datang ke sini? Kenapa Rasulullah kirim kita? Kenapa Rasulullah hantar kita? Tak lain dan tak bukan, kita berjuang fisabilillah. Kita berjuang kerana Allah. Adakah kamu takut mati? Sedangkan semua manusia pasti akan mati. Setiap manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kematian dia? Kita tak tahu, tak pasti. Mungkin sakit, kena penyakit, mungkin terjatuh dan sebagainya. Ini kita pergi berperang, dah tentu akan mati syahid. Dah tentu kita akan jadi syuhada yang akan mati syahid. Adakah kamu tidak berhajat untuk mati syahid? Siapa Abdullah bin Rawahah? Nabi sebut 3 kan. Nabi kata tentera Mut'ah dipimpin oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Andai kata gugurnya Zaid bin Harisah, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Andai kata Ja'far gugur, kata Nabi, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Lepas tu Nabi tak sebut dah. Seolah Nabi berfirasat memang ketiga-tiganya akan mati. Bila sahabat tanya, Nabi kata, aku hanya berandaian saja, kata Nabi. Bukan betul-betul handaian Nabi, tapi firasat Rasulullah. 3 panglima ni akan mati. Dan diserahkan bendera kepada Zaid bin Harisah. Zaid bertolak dengan 3,000 tentera. Abdullah Rawahah tak pergi. Abdullah Rawahah, dia tunggu nak solat Jumaat di Masjid Nabawi, nak solat bersama-sama dengan Rasulullah. Mungkin itu solat yang terakhir sebelum dia bertolak ke medan perang. Bila Nabi SAW masuk masjid, Nabi tengok Abdullah Rawahah masih ada lagi, sedangkan tentera Islam dah bertolak pergi. Maka Nabi SAW tanya, wahai Abdullah, kenapa tak bertolak? Kenapa kamu tak bergerak? Ya Rasulullah, aku memiliki seekor kuda yang berjalan laju, yang berlari pantas. Dan aku yakin ya Rasulullah, kudaku akan dapat menyertai tentera Islam yang sedang bertolak awal. Sebab memang kudanya berlari pantas, sangat laju. Tuan-tuan, Nabi kata, wahai Abdullah, andai kata segala isi bumi ini dijadikan sebagai ganjaran pahala, tidak akan mampu untuk menandingi pahala mereka yang pergi berjuang dalam peperangan fisabilillah. Kalau kata segala isi bumi ni, Nabi kata, kamu semayang di sini, kamu sudah dapat pahala banyak dah. Semayang bersama dengan Rasulullah, dapat solat bersama ahli jemaah di masjid. Sedangkan mereka keluar jalan Allah. Andai kata segala isi bumi ini dijadikan ganjaran pahala, maka tak dapat menandingi akad ganjaran yang mereka dapat. Allah memecuk kuda ada, tuan-tuan. Terus pergi. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat, inilah yang Allah nak beri kelebihan orang yang bermujahadah di jalan Allah. Sehingga kan kibaran bendera yang dikibarkan oleh Zaid bin Harisah, bincang esok pagi lepas subuh kita serang. Itu strategi. Perang ni tak akan berlaku waktu malam, tuan-tuan. Takut bunuh kawan sendiri, tak nampak kan? Jadi tunggu waktu matahari naik baru nak serang. Berdepan dah ni, tuan-tuan, berdepan. Ketika itu, tuan-tuan, arahan daripada Ja'far, daripada Zaid bin Harisah, dia kata serang sebelum lepas main subuh kita serang, tuan-tuan, serang.
Mereka tak bersedia. Tentera musyrikin dia tak bersedia. Mereka diserang sehingga mengorbankan ratusan, tuan-tuan, bukan sikit. Tentera-tentera musyrikin dibunuh. Dan mayat mereka terpaksa diangkat. Sebab jatuh pada kuda, bergelempangan dekat jalan, terpaksa kena angkat satu kerja pula dah. Terang tengok tu dah bersusun mayat. Heraklius kata, habis kita ni. Sampai waktu maghrib. Faham? Rehat, malam rehat lagi. Esok, subuh, serang lagi. Ini taktik yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah. Sehingga sampai seminggu, akhirnya Heraklius kata tak boleh jadi. Ini kita tak boleh jadi. Kita tak boleh bertahan. Kita kena serang sebelum subuh. Tentera Islam serang sampai subuh. Mereka rancang nak serang tentera Islam sebelum waktu subuh. Memang betul serang. Serang itulah tuan-tuan. Bayangkan 300,000 dengan 3,000 tentera. Mereka gempur sehingga gugurlah Panglima Islam Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi yang bersama dengan Rasulullah ketika Nabi berhijrah ke Taif. Zaid bin Harithah lah yang bersama dengan Rasulullah ketika mana Rasulullah diserang dengan batu. Mereka humban batu dan melemparkan batu ke atas jasad Nabi SAW oleh samsing-samsing Taif, sehingga kan darah Nabi mengalir sampai ke tumit. Yang pada ketika itu Zaid bin Harithah tarik Rasulullah bersembunyi di sebalik pokok tamar. Malaikat turun, ya Muhammad, andai kata kamu perintahkan agar kami angkat bukit untuk kami hempap atas kepala mereka, kami akan lakukan, wahai Muhammad. Nabi kata jangan. Itu sifat Nabi, tuan-tuan. Itu sifat Rasulullah. Hebatnya Nabi. Itu Zaid bin Harithah mati dalam perang Mu'tah, anak angkat Rasulullah. Ja'far pegang bendera, tangan kanan kiri dia pegang pedang. Mana-mana pahlawan Islam ni hanya 2 orang saja, tuan-tuan, yang boleh pegang 2 pedang. Dan dia mahir bermain pedang, 2 pedang. Khalid bin Al-Walid dengan Abu Ubaidah. Sebab itu mereka ni seorang yang sangat kuat, kerana dia boleh main pedang sampai 2 tangan main pedang. Pedang bukan macam pedang kita. Saya pergi dekat Turki, tengok museum pedang Rasulullah. Saya tengok sini pedang punya besar, tuan-tuan. Macam kita tak terangkat pedang tu, 3 kali angkat, napas dia macam tu lah. Kita kata dalam peperangan, tuan-tuan bayangkan, satu pegang bendera untuk memberi semangat, kibar bendera la ilaha illallah, tangan dipotong, hampir jatuh, dia peluk dengan siku, darah memancut. Dia tak lepaskan bendera, tangan dia masih lagi. Kuda dia juga dalam keadaan dah tak boleh bergerak pantas, mengganggu. Maka dia turun kuda, dia bunuh kuda dia. Satu-satunya panglima Islam bunuh kuda dia sendiri. Ni Ja'far. Sebab dia dikepung 20 orang, kepung dia. Dia tak boleh bergerak, melainkan dia bunuh kuda dia supaya dia ada kawasan yang agak lapang sikit, dia boleh lawan dengan pedang dia. Tapi tangan dia tetap. Tangan dia tetap putus, tapi tak putus. Ada daging yang melekat, yang mengganggu pergerakan dia, yang menyebabkan bagaimana Ja'far bin Abi Talib pijak akan telapak tangan dan dia rentap sampai putus. Tuan-tuan bayang, itu dalam peperangan Mu'tah. Dia peluk pula dengan siku dia, bendera tetap dia jaga. Dia tidak akan biarkan panji Allah ni jatuh ke bumi. Dan ketika itulah Abdullah bin Rawahah mengambil bendera tadi dan membawa ke tempat lain. Sedangkan Ja'far bin Abi Talib 72 tusukan pedang menembusi dadanya, lembing tombak, tuan-tuan. Akhirnya syahid. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir. Ini janji Allah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gugurnya Ja'far, maka pimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah. Mereka himpit Abdullah bin Rawahah pun tak boleh buat apa dah. Gugurnya Abdullah. Asad bin Arqam, seorang senior dalam peperangan, bawa bendera tadi. Abdullah Rawahah gugur syahid. Kemudian dikibarkan bendera itu, nak cari siapa nak pegang bendera ini. Dan dia melihat Khalid bin Al-Walid. Bila melihat Khalid bin Al-Walid, maka diserahkan bendera itu pada Khalid bin Al-Walid. Dia kata, aku baru masuk Islam. Ni tawaduknya Khalid ni, tuan-tuan. Aku ni orang baru, takkan nak jadi ketua ni. Walaupun aku ni senior, tapi aku melihat engkau mampu memimpin tentera Islam ini, wahai Khalid. Peganglah bendera ini, kibarkan bendera ini. Maka ketika itu Khalid pegang.
Khalid yang dulu pahlawan musyrik, dia masuk Islam pada 8 Hijrah, tiba-tiba menjadi ketua dalam peperangan. Tuan-tuan bayangkan, Allah beri kepada dia kemuliaan, terus jadi ketua, pegang bendera. Waktu dah malam, Khalid kata kita bincang. Ini kata hebat Khalid, tuan-tuan. Kita bincang untuk esok. Dalam tentera kita yang ada ni pecah 50, 50, 50, 50. Sebelah sini 50. Dekat sini 50. Di sebelah tengah ni 50. Hujung sana 50. Ketika perang, kata Khalid, bila kelompok 50 ini melakukan takbir, hak lain diam. Tak usah sambut. Biar hak 50 orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar bergema suara tadi. Kemudian tiba-tiba di hujung sana pula menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah kumpulan ni bukannya sikit, makin bertambah ramai. Heraklius mungkin dia pasang, mana tentera bantuan sampai ni? Sebelah sana dengar bunyi, sebelah sini dengar bunyi. Kemudian kata Khalid, setiap orang di antara kamu cari pelepah tamar. Ketika kamu bergerak, maka seretlah pelepah tamar itu sehingga mengeluarkan debu-debu yang berterbangan. Ini strategi Khalid bin Al-Walid. Tentera ni di mana ganyang habis, tuan-tuan. Daripada rasa memang dah kita dah dapat bunuh 3 panglima Islam, pahlawan Islam, maka kita tak ada masalah nak ganyang, nak hancurkan terus tentera-tentera Islam. Maka mereka mula nak bergerak ke depan. Ketika saat mereka nak bergerak di hadapan, mereka tengok kepulan-kepulan debu sedang naik. Dan lawangan takbir, sekejap di sini, sekejap di sini, sekejap di sini, menyebabkan gerunnya mereka. Lalu Heraklius kata, Tok Safi, kita bertahan di sini. Biar mereka serang kita, tak apa, kita tunggu. Tak jadi nak serang, bertahan. Kemudian tak lama dengar bunyi bergema dan nampak lagi kepulan-kepulan debu. Gostan. Mereka mula berundur. Sampai ke peringkat dah makin jauh, Khalid bin Al-Walid kata sudah. Kita tak payah serang, kita patah balik. Itu disebut mutaghayyirah. Itu yang kena faham strategi. Strategi itu boleh berubah dalam berbagai bentuk, tuan-tuan. Kenapa dulu macam ni, kenapa macam ni? Itu strategi. Itu kita kena faham tentang apa yang dilakukan oleh umat Islam di zaman Nabi SAW. Akhirnya balik ke Madinah. Sampai Madinah, Nabi menerima keputusan Khalid bin Al-Walid dengan menyebutkan ini satu keputusan yang bijak. Memanglah, tuan-tuan, kalau kata nak pergi serang, boleh serang. Tapi dalam keadaan mereka tahu rupanya ini merupakan penipuan. Rupanya bukan ada tentera bantuan pun. Dah tentu mereka akan kembali bersemangat untuk mengganyang, membunuh umat Islam. Sedangkan mereka dah berundur. Jadi walaupun tidak mendapat kemenangan secara mutlak, tetapi strategi Khalid bin Al-Walid. Jadi sebab itu orang yang faqih tentang agama tidak akan pernah merasa takut. Dan mereka hanya takut kepada neraka Allah. Mereka hanya takut pada neraka Allah dan azab Allah. Kita bayang, kalau nak beli tebu dekat, saya nak beli tebu depan Joji tu kan. Dia kata nanti tunggu sat saya nak mesin. Kita pun tengoklah mesin dia kan. Dia ambil sebatang tebu, dia masuk. Tu dia keluar ayat tebu. Saya kata dulu perah, masa saya dulu perah dengan kayu susun, tak kayu tak batu, ni pakai dia ada mesin. Tapi tiba-tiba terbayang, dalam kubur nanti macam ni lah kot, yang bumi akan himpit sehingga Nabi tunjuk ni jari ni berselisih macam ni berselisih. Pada ketika itu sakit dia tak boleh bayang, tuan-tuan, azab kena himpit oleh bumi sampaikan tulang rusuk berselisih. Maka kita ini rasa takut dengan azab kubur. Kita takut dengan azab neraka. Allahumma ajirna minan nar. Jadi kita akan berusaha untuk faham. Sudah pasti mereka akan menjauhi segala kemungkaran, kerana kemungkaran itu adalah lorong-lorong untuk menuju ke neraka. Orang yang tidak memahami agama sering tersasar dalam menilai sesuatu, sehingga mereka merasakan lazatnya dunia lebih daripada lazatnya akhirat. Sakitnya dunia lebih sakit daripada akhirat. Itu semua lantaran tidak memahami agama. Sebab itu dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 81, qulun narun jahannam, qulun naru jahannam asyaddu kharra law kanu yafqahun. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahanam panas membakar kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami.
Jadi asbabun nuzul ayat tersebut ialah mengesahkan tindakan orang munafik yang memujuk orang mukmin agar jangan menyertai perang bersama Nabi, kerana mereka terpaksa melalui sebuah perjalanan yang jauh di musim kemarau yang kering dan panas. Bagi mereka yang tidak memahami agama, merasakan panasnya terik matahari dunia lebih menakutkan berbanding panasnya neraka Allah. Kerana itu, jika Allah memilih untuk memandu hambanya kepada kebaikan dunia dan akhirat, Allah akan memulakan langkah hamba itu dengan ilmu dan kefahaman terhadap tuntutan agama. InsyaAllah tuan-tuan, itu perkara yang penting bagi kita. Maknanya kita cuba untuk menguatkan kefahaman kita terhadap Islam. Sebab Islam ni tuan-tuan, dia sesuatu yang sangat luas. Nikmat Islam ni macam kita kata lautan, yang semakin kita cuba nak mempelajarinya, semakin kita rasa jahil. Semakin banyak benda yang kita tak tahu. Itu kita nampak. Ilmu Allah ni sangat luas. Ilmu Allah ni macam laut yang tidak ada tepi. Lau kana al-bahru midadan kalimatir rabb lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatir rabb walau ji'na bimislihi madada. Jika sekiranya lautan itu jadikan dakwat, jadikan tinta untuk kamu tulis segala nikmat Allah, nescaya lautan itu kering dan nikmat Allah tak habis lagi kamu tulis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kamu datangkan lagi satu lautan yang seumpama dengannya. Maknanya banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita nak bicarakan nikmat Allah sampai kiamat pun mungkin tuan-tuan tak akan habis. Itu banyak. Kita bangun tidur saja kita dah rasa nikmat Allah. Oksigen yang kita seduh nikmat Allah. Mata melihat itu nikmat Allah. Segala sendi 360 yang Allah beri kepada kita, semua nikmat. Ni tangan kita ni ada sendi, kita boleh ambil makanan. Kemudian dekat siku kita ni ada sendi, boleh bengkok, maka makanan tu boleh masuk ke mulut kita. Dekat jari kita ada sendi-sendi, sampai yang ujung ni pun kita terfikir, ni nak buat apa ni? Yang ujung ni tak payah ada sendi pun tak apa. Kita terfikir, kita tak. Lalu tiba-tiba gatai lubang hidung tu. Rupanya boleh korek hidung ni ujung. Maknanya semua Allah beri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana satukah yang kamu nak dustakan? Maka mensyukuri nikmat itu merupakan kewajipan. Kewajipan kepada kita sebagai hamba. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung. Jadi untuk kuliah akan datang, saya dah cuba tengok mana kitab yang kita rasa boleh kita baca. Jadi insya-Allah benda ni tak payah kita nak order-order jauh. Insya-Allah kitab Samarul Jannah ni, kitab ni. Samarul Jannah, buah-buahan syurga. Jadi tuan-tuan boleh beli sama ada di kedai kitab di sini ataupun di Bagan Serai. Tapi biasanya Bagan Serai dia lebih murah. Yang selama ni saya beli kitab murah dekat Bagan Serai lah. Kalau tuan-tuan boleh nak beli banyak, bolehlah. Ada wakil seorang dibelilah Samarul Jannah. Ni dia kitab ni. Kalau tuan-tuan nak beli dekat sini pun tak mahal mana pun, RM6 je tuan-tuan. RM6.7 harga kitab. Yang kita nak order tu tak tahu bila dia hantar. Itu memang mahal sikit lah, RM20 lebih lah. Tapi kita guna kitab ni senang. Samarul Jannah. InsyaAllah tuan-tuan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma arina haqqan wa arina batila batila wa anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Kita buka dengan tasbih kifarah surah Al-Asr.